إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghair. Allahumma ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Allahumma ya Allah, ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami. Allahumma ya Allah, ampunkanlah dosa isteri, suami dan anak-anak kami. Allahumma ya Allah, ampunkanlah dosa saudara-saudari kami. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami orang yang bertakwa. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami orang yang istiqamah. Allahumma ya Allah, kami kumpul pada pagi ini ya Allah untuk bersama-sama menuntut ilmu, berkongsi ilmu. Maka jadikanlah majlis ilmu kami ini ya Allah taman-taman syurga bagi kami ya Allah. Serta jadikanlah majlis ilmu yang kami sertai pada pagi ini ya Allah sebagai tiket untuk kami masuk syurga. Allahumma ya Allah, terangkanlah hati kami. Allahumma ya Allah, bukakanlah hati kami untuk mendapatkan ilmu. Allahumma ya Allah, buangkanlah sifat-sifat mazmumah yang berada dalam hati kami. Allahumma ya Allah, gantikanlah sifat-sifat mahmudah ke dalam diri kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya jawab, saya nak tanya dulu, Mama, siapa yang boleh membaca Jawi? Boleh membaca Jawi? Tulisan Jawi. Boleh? Siapa yang boleh membaca tulisan Jawi? 1, 2. Siapa yang boleh membaca sikit-sikit tulisan Jawi? Mama ni. Bila saya sebut siapa yang boleh baca, 30% pun boleh baca, 20% pun boleh baca. Siapa yang boleh baca tulisan Jawi? Kenapa malu dah angkat tangan? Angkat ya. Semua sikit-sikit. Okey. Yang banyak sebiar. Tak, pasal apa saya tanya? Saya tanya sebab saya nak bagi kerja. Okey, kejap lagi saya send. Siapa yang tak boleh baca langsung Jawi? Ingat tangan. Aku angkat tangan. Oi. Dua lagi Ustaz. Mama jangan menipu Mama. Okey. Siapa yang tak boleh baca langsung Jawi? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, baik. Mama nak belajar tak Jawi? Belajar. Bahasa Arab lagi. Bahasa Arab. Bahasa Arab Ustaz. Sebelum belajar bahasa Arab, pastikan Jawi boleh baca dulu. Oh iya. Sebab syarat gerbang nak masuk ke Arab tu kena boleh Jawi dulu. Mama, kalau saya tulis macam ni, Mama boleh baca tak? Assalamualaikum. Siapa boleh baca? Asimilasi. Panjang-panjang Ustaz, mana boleh baca? Coba satu-satu Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa boleh baca? Siapa boleh baca? Hamzah ya kak, sin taro, alif dan ya silia. Pelangi. Boleh baca tak? Okey, ingat? Hamzah ya kak,
Hamzah ya kaf sin X. Ta ra alif tra. Dal ya di sin ya si. Ekstradisi. Dan yang ni a si mi la si. Panjang Ustaz, gimana Hah? nak pandai? Okay. Saya bagi pendek, saya bagi pendek. Bagi yang tadi senang-senang lah. Okey, senang. Senang ni mama. Senang ni. Baru mau belajar Ustaz ni, sudah begitu udah pandai kan? Hah? Satu pihak kata keledai, tiba-tiba keladi pula dah. Mana satu mama ni? Mama pun tak konsisten. Ya, jadi pula. Hai. Mama, ni nama dia set induksi. Okey, satu lagi. Apa beza yang ni dengan yang ni? Okey, kejap. Mai kita undi. Ini apa dia? Okey, siapa kata kedai kat tangan? Saya nak tengok. Jangan ada yang berkecuali ya. Okey, siapa kata ni kedai kat tangan? Mama sudah. Okey, Mama Zubaidah kata kedai. Baik. Siapa kata ni apa dia? Keladi. Siapa kata keladi kat tangan? Okey, turunkan. Yang kata bukan keladi yang kat tangan? Okey, ni apa dia? Hah? Kedai ya? Kedai ke keladi? Okey, siapa kata kedai kat tangan? Okey, yang ni. Okey. Yang ni. Yang ni ada dua cara baca. Kenapa ada dua cara baca? Dua cara baca bergantung kepada ayat. Okey. Kaf lam dal ya ni ada dalam Jawi lama. Kalau mau tengok kitab-kitab kuning yang lama-lama tu, ejaan dia macam ni. Okey. Salah baca akan jadi keledai, salah baca akan jadi keladi. Keladi ataupun keledai bergantung kepada dia nak cerita apa. Tak boleh kata oh ni keladi ni. Oh, tengok dulu ayat sebelum ayat selepas nak cerita apa. Ya. Okey, yang ni. Yang ni keladi. Okey, ni keladi. Yang ni Jawi bau. Jawi mengalami dia punya perubahan-perubahan. Kalau yang ikutilah, dia punya pengejaan konsonan vokal tu mengalami pelbagai perubahan. Saya sempat berada di zaman tu lah. Saya sempat berada zaman tu yang masa sekolah menengah tu. Saya tahun 2005 tingkatan 5. 2004-2005 tu sampai pening. Saya biasa dengan Jawi lama. Jawi lama saya biasa sebab saya duduk menadah kitab Jawi lama. Jadi Jawi pada saya tak ada masalah untuk saya baca. Tapi bila masuk kepada kaedah Jawi baru, dia agak memeningkan. Yang ni. Ini bukan keledai. Ini bukan keledai.
Semua salah. Mana boleh Ustaz? Alah, jawapannya dongki. Melayu dekat Lambda Alia. Okey, ini kedai. Mama, itu sebagai permulaan hangat main game. Tahun lepas, Mama Salimah tanya berkenaan Mama Salimah tanya tentang seorang bayi yang meninggal dunia. Bayi ataupun kanak-kanak lelaki yang belum berkhatan meninggal dunia. Lalu menjadi tanggungjawab kepada kita orang yang hidup. Orang yang hidup ada 4 fardu kifayah. Fardu kifayah ni maksud dia apa? Fardu kifayah ni tanggungjawab yang apabila ada tanggungjawab yang mesti dilakukan oleh sebahagian manusia. Tak boleh semua tak ambil tanggungjawab tu. Makanya siapa-siapa manusia yang bila berlaku kematian tak mengambil tanggungjawab 4 ni, berdosa hukum dia. Tetapi apabila ada pihak yang telah mengambil tanggungjawab tu, maka yang tak melaksanakan tanggungjawab tu tidak berdosa. Itu nama dia fardu kifayah. Dia punya partner apa? Fardu ain. Fardu ain ni apa? Fardu ain ni apa-apa kewajipan tanggungjawab berbentuk bersifat individu. Yang mana apabila kita sampai umur baligh, maka wajib ke atas kita. Dan orang lain tak bertanggungjawab ke atas diri kita dari sudut dosa dan pahala. Okey, suruhan dan larangan. Itu fardu ain. Contohnya apa? Solat. Solat boleh tak? Mama Syarifah tolong solat kat saya dari malas. No, tak boleh. Dia tanggungjawab individu. Makanya bila Mama Salimah bertanyakan, membangkitkan soalan berkaitan mayat lelaki, tak kira dah lelaki ke atau perempuan ke, khususnya lelaki lah, dia meninggal hal keadaan dia belum berkhatan. Hal keadaan dia belum berkhatan. Lalu Mama Salimah membangkitkan tentang perlu ataupun tidak dia bertayamum. So di situ ada beberapa perkara. Pertama, apa syarat wajib mandi? Yang kedua, apa hukum khatan? Yang ketiga, bagaimana cara memandikan mayat lelaki dan perempuan? Yang keempat, tayamum ni apa? Apa syarat tayamum? Okey? Dan yang kelima, ni saya rumuskan daripada soalan tu sikit je. Soalan tu simple, tapi Mama jenuh, Mama nak cari. Tambahlah, bukan daripada saya yang menyampaikan ataupun ni. Yang ni saya terpaksa troubleshoot. Saya troubleshoot masalah yang Mama Salimah kongsikan tu. Berapa lama saya troubleshoot? Saya dah troubleshoot hampir 3 minggu. Dalam tempoh 3 minggu start daripada Mama Salimah tanya tu, saya tak jumpa. Hampir lebih daripada 15 kitab saya buka. Lebih daripada 20 jurnal saya baca. Lebih daripada 30. Macam mana saya boleh ingat bilangan tu? Sebab saya buat, saya print. Lebih daripada 30 fatwa yang saya baca secara spesifik, memberi gambaran kepada masalah yang Mama Salimah tanya tu tak spesifik. Dia tak sama, tak sebanding. Tetapi benda tu saya dapat manfaat lah. Lalu dekat hujung-hujung semalam saya sakit kepala, saya susah hati. Sebab apa susah hati? Esok aku nak ngadap mama-mama aku. Dalam kelas aku ni, mama-mama aku ni kaki grill. Selagi mana dia orang boleh grill aku, dia orang akan grill. Jadi kalau aku tak well prepared, esok mati aku. Bila aku mati, aku tak sempat nak kahwin 2, 3, 4. Jadi semalam saya sangat tertekan. Lepas tu saya teringat satu kitab. Nama kitab tu Kitab Sulamus Sibyan. Kitab Sulamus Sibyan ni adalah karangan Tok Guru Haji Cik Kok Diang. Meninggal sekitar tahun 2001, 2002 macam tu. Kitab tu nama dia Sulamus Sibyan. Dan pengarang dia Tok Guru Haji Cik, umur dia ketika dia meninggal 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Sangat alim. Bila saya teringat kitab tu, saya pun capai.
Sebab kitab tu saya tak sempat mengaji dengan Tok Guru tu, tapi saya sempat mengaji dengan anak Tok Guru tu. Dan guru saya yang saya mengaji dengan dia, kitab tu Ustaz Wan Muhammad. Sangat alim. Dan ketika mana saya tengah duk pening-pening macam mana ni, esok kalau aku nak cancel, Mama Syarifah memang tunggu point lah nak katakan aku. Jadi saya fikir, sahut cabaran, tekanan. Bila tekanan, saya cari. Bila saya cari, saya jumpa. Tapi sebelum tu, dia punya hint-hint, saya ada WhatsApp dengan Mama Salimah. Dia ada missing tau. Dalam pertanyaan tu ada missing. Ada missing yang ada kelompongan puzzle yang hilang. Yang hilang tu saya dah jumpa, tetapi daripada mana asal dia tak jumpa. Lalu saya jumpa dalam kitab tu. Baik. Saya nak cerita hari ni yang ni saja, Mama. Okey? Mama, bila kita wajib mandi? Bila kita wajib mandi. Maksudnya mandi tu menjadi satu kefarduan, kewajipan, bukan mandi sunat. Kalau hari-hari tu boleh jadi mandi sunat, boleh jadi mandi harus. Okey ya. Bila kita wajib mandi? Bila berhadas. Cerita mak kat saya hadas tu apa? Hadas. Apa dia hadas? Hadas apa? Hadas ni haid. Lagi? Jamak. Nifas. Jamak. Jamak apa? Jamak tak penting ke jamak tak khair? Jima. Jima. Okey. Hadas, haid, nifas lagi? Junub. Lagi? Wiladah. Lagi? Mati. Ha? Dia lah mati. Kalau mati kita dikasih mandi. Mati masih mandi ya? Jangan mandi saja itu. Orang kasih mandi. Bukan, kalau mati bukan mandi sendiri, tak Ustaz. Orang mandikan kan? Lagi? Jangan kau mati. Dah Ustaz, kenapa? Kenapa dia ulang sebut tanya ni? Mama, kadang-kala kita kena ingatkan diri kita sebab banyak benda kita lupa. Jadi benda-benda ni asas. Benda-benda asas tak boleh kita jawab tak tahu, tak boleh kita jawab tak pasti, tak boleh. Sebab asas ni adalah asas fardu ain. Bila asas fardu ain, kalau kita yang dah baligh, saya yakin semua dah baligh. Orang yang dah baligh, benda ni dia bukan jadi sunat lagi. Benda ni wajib tahu. Jadi saya kena pastikan Mama tahu. Mana-mana Mama yang tak tahu, yang pertama saya berdosa kalau saya tak sampaikan. Yang kedua, bila kita tak tahu, dia ada kaitan dengan solat kita. Bila dia ada kaitan dengan solat kita, kita tungguin terbaliklah 30 tahun pun, kalau benda ni kita tak tahu, solat kita tak sah. Sebab tu saya suka ulang benda-benda basic ni. Lepas tu, bukan semua orang pandai macam kita. Bila saya berkongsi dengan Mama, saya akan letak diri saya paling bawah sekali. Tak kerti apa. Sebab apa? Sebab saya nak bagi sama level yang baru nak naik. Kalau saya letak diri saya tinggi, yang baru nak naik, dia dengar dia tak faham apa pun. Okey? Merepek lagi Ustaz. Lepas tu, letiap pula. Sambung. Lagi? Apa lagi? Haid, nifas, junub, wiladah, mati. Ada lagi tak? Semua ada 6. Sekarang baru 5. Haid, nifas, junub, wiladah, mati. Semua ada 6 syarat mandi. Berlaku 6 perkara ni wajib mandi. Ha? Sudah. Ustaz, kalau murtad, tanya. Saya dah tahu. Kalau murtad. Ha? Kalau murtad maksudnya? Maksudnya wajib mandi tak? Sekali tahu. Terus soalan tu. Satu lagi, Mak. Istihadah.
Yang keluar air mani. Ya. Mama ada suami kan? Ada anak-anak, ada cucu kan? Jangan lupa benda ni. Keluar mani dengan junub dua perkara berbeza. Ha? Junub ni maksud dia apa? Setubuh. Apa maksud setubuh? Ustaz, kenapa tanya Ustaz? Sebab dia ada kaitan. Setubuh ni dia ada had. Ada had, tak kena mandi. Ada had kena mandi. Apa dia mah? Orang yang masuk Islam wajib mandi. Orang yang masuk Islam. Nampak tak? Daripada sini timbul soalan lagi. Orang yang masuk Islam wajib mandi tak? Orang dah Islam mesti baju je. Yang baru masuk Islam lah. Yang syarat. Cantik soalan tu, cantik mak. Mama, setubuh ni, junub ni apabila bertemu dua khitan. Apabila bertemu dua khitan maka wajib mandi. Maksud bertemu dua khitan tu, minta maaf ni ilmu. Okey. Apabila kepala hasyafah, kepala anak kita yang sunat tu, dia tenggelam masuk dalam farash, maka pada ketika itu wajib mandi. Walaupun mani tak keluar. Walaupun mani tak keluar, apabila tenggelamnya hasyafah tu dalam farash, kadar tenggelam tu apa? Tenggelam kepala depan tu saja. Maksud dia bukan depan ni. Okey, katalah. Katalah. Masuk sikit lah Ustaz. Ni kepala dah. Ni depan sampai sini dia punya takok kan? Okey, masuk yang ni. Masuk had ni wajib mandi. Kenapa cerita? Yang pertama dia ada kaitan had mandi. Wajib mandi ke tak? Yang kedua dia ada kaitan macam mana nak mengukur zina. Orang duk faham masuk habis. Duk. Dia tak nanti masuk habis. Masuk had kepala ni pun dah dikira. Dan wajib mandi walaupun tak keluar mani. Sebab tu saya tanya tu nak bagi faham. Mungkin ada yang salah faham. Baik. Kalau kata tak masuk dalam pun, tak masuk. Ni kepala. Kepala dengan dia punya had tu dekat ni. Masuk yang ni lah. Kena mandi tak? Tak kena. Tak kena. Di luar saja Ustaz. Di luar? Tak kena. Kalau di luar. Nampak tak? Timbul persoalan kan? Nampak benda ni macam, takkan benda-benda tu nak kena sebut. Sebab benda tu ada kaitan wajib mandi ke tak wajib mandi. Tu tujuan saya cerita. Okey. Okey, ni semua biasa. Makanya mama, apabila matinya seorang Islam, maka dia jadi wajib mandi. Okey, itu yang pertama dulu. Soalan saya yang kedua, timbul soalan kedua. Apa rukun mandi wajib? Mandi semua boleh mandi, semua. Tahu kata 6 perkara ni wajib mandi. Apa rukun mandi wajib? Kenapa nak kena tahu rukun mandi wajib? Sebab nak tahu tayamum ni untuk apa? Ganti air. Tayamum ni untuk apa? Sebab dia ada kaitan dengan tayamum. Bila ada kaitan dengan tayamum, kena tahu dulu rukun mandi wajib apa. Apa rukun mandi? Berapa rukun mandi wajib? Berapa dan apa? Niat. Lagi? Wuduk. Lagi? Meratakan air. Lagi? Oh, 3 ni ya? Mama? Are you serious? Yes. Yang sengak tu kalau aku jawab lagi. Niat, lepas tu wuduk. Lepas wuduk ratakan air. Mama, something wrong. 3 tu betul. Rukun mandi wajib ada 3 mama. Pertama niat. Yang kedua membersihkan najis ataupun menghilangkan najis. Dan yang ketiga meratakan air. Seluruh badan. Makanya wuduk dia bukan rukun lah.
Boleh tak kalau kita mandi wajib, kita tak berwuduk? Boleh? Boleh? Tak ada masalah. Saya nak betulkan sebab tadi ada yang sebut wuduk tu termasuk dalam rukun mandi wajib. Wuduk tak termasuk dalam rukun mandi wajib. Okey? Baik, selesai kat sini. Bagi nampak dulu selesai. Baik. Ni dah selesai. Tayamum. Bila kena tayamum? Bila boleh tayamum? Apabila keadaan air. Ha? Bila boleh tayamum? Tiada air. Tayamum ni dia ada 3 sebab ya? Darurat. Kalau tak ada 3 sebab ni, tak boleh tayamum. Yang pertama, tiada air. Kan? Air kan? Air. Ya. Yang kedua? Darurat. Ha? Darurat? Sakit yang Sakit. sakit tenatnya. Yang ketiga? Penyakit. Ni? Masuklah sikit. Betul? Sakit. Yang ketiga? Sakit. Ha. Kalau yang kering air. Bila wajib tayamum? Kalau tak ada air, bila sakit. Okey. Ini dah memadai. Kenapa saya kata memadai? Sebab nak kait dengan mandi wajib. Makanya mama, kalau ada air, apa keperluan tayamum bagi mandi jenazah? Ada keperluan? Kalau ada air, apa keperluan tayamum? Perlu ke tak perlu tayamum? Tak perlu. Mana Tak tahu perlu. dia, tapi Ustaz, tayamum tu kena juga tu Ustaz, kalau mana tahu air tu, macam Ustaz cakap lah. Aha. Dalam itu kan kalau air tu nak kena dah sampai pergi tempat, ada certain parts badan tu dah sampai air tu. Jadi terpaksa juga tu di tayamum Ustaz. Jadi selama ni kita mandikan orang macam mana? Selama ni yang mama tengok sendiri lah kan. Ada tak lepas mandi orang tayamum? Yang hidup sekiranya yang sudah meninggal itu kena dioperate, memang kena jahit. Yang di dalam itu yang tidak kena air itu yang ditayamum, kita tayamum sama dia. Jadi maka mandi lepas mandi tayamum pula. Ah ya. Oh, ni tak Sebab masalah tidak baru sampai pula. air. Jahit. Boleh faham ah? Boleh faham ah? Okey. Gantung kejap, masuk kepada khitan. Gantung sebab apa? Sekali lagi dia akan masuk balik pada sini. Mama, khitan ni atau mukhatan, yang pertama dia bukan jumhur ulama. Dia bukan sepakat. Tu yang pertama dulu. Yang kedua, mazhab Syafi'i dan Hambali, mazhab kita wajib khatan. Wajib khatan. Yang kita bersunat tu khatan lah. Ya. Baik lelaki maupun perempuan. Namun begitu, satu lagi pandangan untuk perempuan, tengok keadaan. Satu pandangan kata untuk perempuan wajib khatan, satu lagi kita tak wajib. Tetapi untuk lelaki, bolehlah dikatakan walaupun dia tak majoriti, tapi kebanyakan ulama kata wajib khatan. Makanya apabila lelaki dia tak berkhatan, lalu dia meninggal dunia, barulah timbul soalan. Okey? Dah ready? Dah ready ya? Okey, setakat ni berkaitan tayamum, berkaitan mandi wajib, berkaitan khatan. Ada nak tanya? Sebab saya nak masuk dah ni. Saya nak masuk dah ni. Ada tak? Belum? Ustaz masuk dulu. Okey, baik. Saya masuk dulu ah. Okey, di dalam kitab Sulamus Sibyan, saya share dengan mama. Saya share dalam kita punya group. Okey, siapa yang nak follow baca, boleh follow ikuti saya. Sebab kalau saya nak print, saya tak tahu berapa banyak saya nak print. Lepas tu dia cost dan dia banyak like. Tapi saya ambil point dia. Okey, saya dah send dalam group. Okey, ikut saya. Muka surat 253. Okey. Sambil satu tangan tengok handphone, sambil satu tangan lagi catat. Okay.
Muka surat 253. Okey. Faslun fi ghaslil maiti. Pasal pada mandi mayat. Okey. Faslun. Bermula mandi mayat itu fardu kifayah. Tak apa, kan sambil tengok. Okey. Bermula mandi mayat itu fardu kifayah. Bermula sekurang-kurang mandi mayat itu mengalir air atas sekalian zahir badannya. Ha? Ha. Okey. Yang pertama, bermula mandi mayat itu fardu kifayah. Saya dah terang tadi. Fardu kifayah faham? Ada yang tak faham tak fardu kifayah? Ada yang tak faham? Okay. Kemudian dia kata, bermula sekurang-kurang mandi mayat itu mengalir air atas sekalian zahir badannya. Maksud dia apa? Paling simple mandi dan sah. Apa dia? Seolah-olah kita terjun dalam laut. Ataupun kita ambil mayat tu, kita celup dalam laut. Sah tak mandi mayat tu? Sah. Tu dia kata sekurang-kurangnya mengalirkan air. Maksud dia mengalir apa? Bila kita masuk dalam air, secara biasanya air akan sampai ke seluruh tubuh badan kita. Sebab tu dia kata sah. Itu yang kedua. Yang ketiga, masalah. Lelaki yang mati atau khunsa. Mama tanya lelaki ya. Yang ni dia kitab cerita khunsa sekali. Okey, lelaki yang mati. Okey, atau khunsa. Khunsa ni apa? Khunsa ni dia manusia tetapi dia ada dua alat kelamin. Hak lelaki pun ada, perempuan pun ada. Tu khunsa. Okey, dia bukan LGBTQMNOPQRS ni bukan. Okey, dia memang ada dua alat kelamin. Okey. Lelaki yang mati atau khunsa yang mati, dia mati satu hal, belum berkhatan. Mati dalam keadaan dia belum berkhatan. Sama ada belum baligh atau sesudah baligh. Yang pertama dia khunsa, yang kedua dia mati, yang ketiga keadaan mati itu tak khatan. Dan dia tu pula sama ada dia baligh ataupun tak baligh. Maka bila baligh ataupun tak baligh, menjawab soalan Mama Salimah. Kalau budak-budak baligh tak? Tak baligh lagi katakan. Maka dia termasuk tak? Termasuk. Okay, jawapan dia bagaimana? Dan tiada boleh sampai air di bawah kulufnya ataupun kolfahnya. Okey, kami kalau di belah Penang, belah utara, Mama yang saya cerita pasal kepala tadi, nak beritahu apa? Sunat tu Mama. Sunat tu kita buang kulit dia tu. Kita buang kulit dia tu. Sunat ataupun khatan. Kulit dia tu kami panggil kuluk. Kuluk. Orang sini panggil apa? Samalah kuluk. Saya takut nanti saya sebut lain, orang lain faham lain. Sebab kami belah utara, kulit tu kami panggil kuluk. Mama loceh tahu loceh? Tak tahu loceh? Okey, belah kami panggil loceh. Budak-budak bila nak khatan, kita akan latih dia, kita akan ajak dia loceh. Oh, tahu. Loceh dia apa? Kan kepala dia tu, anu dia tu, kulit dia tu. Kalau kita tak biasakan loceh, nanti dia akan luka. Loceh ni maksudnya kita buat macam ni. Kita main dia tu, main kulit tu. Tarik, tutup supaya apa? Supaya dia kulit dia tu mudah nanti dia tak melekat. Bila dia melekat, itu yang bila khatan, budak-budak sakit tu luka tu. Sebab apa? Bahasa kami panggil loceh. Loceh tu lah, tarik, lurut masuk dalam balik, tolak balik, lurut balik. Okey? Makanya Mama, kat sini dia kata kolfahnya ataupun kulufnya tu, ni yang kulit tu. Maka kalau dia kata dan tiada boleh sampai air di bawah kulufnya tadi. Maksud dia air tu tak sampai ke dalam kepala tu, kepala anu dia lah. Sebab apa? Sebab kulit tu masih ada. Maka jika tiada yakin ada najis di bawah kulupnya, nescaya wajib dimandi akan dia. Siapa dia tu? Mayat.
Dan wajib ditayamum akan dia. Siapa dia? Niat ganti tempat yang tiada boleh kena air padanya. Jawab di sana. Sat, tak habis lagi. Dia ada dua keadaan. Sambung. Dan wajib disembahyang atasnya dengan tiada khilaf antara Romli dan Ibnu Hajar. Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar ni adalah pentahqiq kepada mazhab kita. Alim besar. Okey. Hukum ni bukan dalam mazhab dia lah, mazhab Syafi'i. Tak ambil berlalu. Baik. Adapun satu lagi situasi. Jika yakin ada najis dalam kulupnya, kalaulah kita yang bagi mandi dia, kita yakin ada najis, okey, maka kata Ramli, tiada sah tayamum akan dia. Maksudnya kalau kita yakin dalam kulit anu dia tu ada najis, kalau kita tayamum tak sah. Tak sah. Kerana syarat sah tayamum itu suci daripada najis. Tayamum ni bila? Yang pertama kena suci daripada najis tu boleh tayamum. Kalau tak suci daripada najis tak sah tayamum. Baik. Maka wajib dimandi akan dia dan dikapan akan dia dan ditanam akan dia dan haram disembahyang atasnya. Kipuan dia apa? Yang pertama tadi, bila kita tak pasti ada najis atau tak najis dalam kulit dia tu, maka pada ketika itu kita wajib mandi dan wajib tayamum. Tapi kalau kita pasti dalam kulit dia tu ada najis, kita tak wajib tayamum, baru kita wajib mandi. Mama boleh faham apa yang saya sampaikan? Siapa yang blur-blur? Clear? Jelas? Mama kalau tak faham tanya lah. Ataupun Ustaz nak cerita apa sebenarnya saya tak nampak. Dia nak cerita bila seseorang lelaki mati tu dalam keadaan dia belum bersunat. Jadi perlu ke tidak tayamum? Kenapa perlu tayamum? Yalah, kan ada air yang tak sampai. Sedangkan mandi ni rukun dia meratakan air ke seluruh tubuh badan. Bila air tak sampai ke seluruh tubuh badan, maka mandi tu tak sah. Bila mandi tu tak sah, maka kena ganti dengan tayamum. Sebab tu timbul isu tayamum tu kena ke tidak bagi orang yang belum khatam mati. Itu isu dia. Sebab dalam kitab Matlaq Badrain, dalam kitab Matlaq Badrain muka surat 68. Dalam kitab Matlaq Badrain ni kitab Matlaq Badrain. Ni kitab Matlaq Badrain. Okey. Dalam kitab Matlaq Badrain muka surat 67 di bawah perkara rukun mandi wajib. Rukun mandi wajib yang ketiga menyampaikan air kepada segala bulu-bulu dan kulit. Bulu-bulu dan kulit. Tadi kita cerita tentang kulit. Makanya dalam perkara ketiga rukun mandi wajib dinyatakan apa dia? Yang ketiga ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 syarat sah yang rukun ketiga. Maksud dia rukun ketiga ni meratakan air ke seluruh badan kan ketika mandi wajib kan. Maka bila nak meratakan air ke seluruh badan ni kena cukup 10 syarat ni baru sah. Kalau tak cukup 10 syarat ni, walaupun kita ratakan air ke seluruh badan kita, tetap tak sah. Sama dengan kita sujud. Sujud ada 7 anggota yang menjadi syarat sah sujud tu. Tak cukup 7 anggota, tak sah sujud kita. Tak cukup 10 perkara, tak sah meratakan air ke seluruh tubuh badan. Bila tak sah meratakan air ke seluruh badan, maka tak sah mandi wajib tu. Salah satunya perkara yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 disebutkan wajib menyampaikan air pada bawah qalfah ataupun pulfah, ujung zakar yang belum dikhatam. Tak dia tadi kulit tadi wajib sampaikan air. Orang yang belum bersunat, saya punya cari apa kaitan lah soalan yang mama tanya. Bila cek-cek balik, oh dia punya turning point dia di sini. Bila turning point di sini, maka jadilah macam ni. Makanya kalau mayat lelaki
anak ke sponsor ke, kalau dia belum khatam, maka kalau kita tak yakin, kita tak pasti ataupun kita tak tahu dia dalam kulit dia tu ada najis ke tak najis, maka kita yang pertama wajib mandi, yang kedua wajib tayamum. Maka kalaulah ada yang menyatakan wajib mandi dan wajib tayamum, maka saya bersetujulah dengan pandangan itu. Betul ya? Ya. Jadi kalau untuk mayat lelaki tadi kan budak belum berkhatam. Jadi macam mana cara tayamumnya tu? Sama macam ambil waktu solat, tayamum solat. Okey, tayamum. Cantik salah. Mak, tayamum ni je. Tayamum ni debu. Boleh ke Ustaz? Ada kan tu? Tak, kenapa saya tunjuk? Sebab dalam hadis Nabi ada sebut benda tu. Fatamarra. Perkataan fatamarra tu maksud dia apa? Berguling-guling. Ustaz saya tunjuk pasal ada hadis. Ada hadis. Sebab apa bila saya menyampaikan sesuatu, saya sampaikan dengan praktikal supaya mama nampak gambaran tu bagaimana. Okey? Baik. Tapi kalau mayat mana boleh? Takkan mayat nak Ma, tayamum ni apa? Tayamum ni hanya menggunakan dua anggota saja Mama Sarah. Ingat Mama Sarah. Dua anggota saja. Yang pertama muka. Okey, muka. Yang kedua tangan. Okey? Bayangkan ni debu Debu Okey. Nampak? Ni tengok sini. Debu. Janganlah buat sini tunjuk ya. Tak, kemudian apa nak buat? Mama, debu dah pernah selih dulu. Buanglah sikit. Okey, janganlah ni ya. Di situ. Okey, dah? Okey, letak kat sini. Letak kat sini. Sapu. Ya, itulah. Saya nak serta perbuatan. Okey, rukun tayamum. Okey. Rukun tayamum 3. Niat. Sapu muka. Satu kali kah? Okey, berapa kali Mama? No. Just satu kali je. Sekali ya, tengok kan. Baik kau puas. Ingat? Seleh. Okey. Dah seleh tu. Tak. And then sapu. Satu kali je. Boleh tak? Boleh lah kalau Mama tak sakit. Pasir semua. Okey. Telinga. Tak payah. Buka. Telinga itu kan sudah. Banyak. Boleh tak nak tayamum lepas muka? Lepas dah muka? Mama tu pakai tayamum. Muka. Lepas tu apa nak buat? Wajib ke Ustaz goyang-goyang? Goyang-goyang tu tak wajib. Tujuan goyang tu sebab bila kita menepuk, automatik apa? Debu tu penuh di tangan kita. So kita nak kurangkan sikit. Tujuan dia tu tak wajib pun goyang. Kenapa saya goyang? Saya nak bagi Mama ingat. Bila Mama nak tayamum, teringat saya pun Mama pun. Tak jadi tayamum. Jadi benda tu dia menyebabkan ingatan kita kuat. Tiba-tiba asyik rehe juga Ustaz. Tiba-tiba seleh. Bila Mama nak tayamum, Mama seleh, maksud dia ilmu tu sampai. Bila Mama dah tayamum, Mama tak boleh tepuk untuk yang kedua. Mama tak boleh tepuk di tempat yang sama lagi dah. Sebab tempat tadi tu dia dah jadi mustakmal. Apa maksud mustakmal? Mustakmal ni dia bersih, tapi dia tak boleh digunakan untuk berwuduk dah atau bertayamum. Sebab dia dah bercampur. Dia orang kata dia dah jadi second hand lah, second hand. Okey, faham tak? Second hand. Makanya tepuk kat kawasan ni pula. Tepuk yang kedua, apa nak buat? Tepuk yang kedua untuk tangan. Jangan lupa. Okey? Lepas tu nak buat tangan kanan dulu. Mama letak menjadi tangan. Macam tu.
Sampai ke belakang. Dah. Okey, pusing. Tolak pergi depan. Selesai. Baru sebelah. Sebelah lagi. Tak tangan. Itu. Ambil ke belakang. Pusing. Tolak pergi depan. Ustaz, nanti ada orang ikut. Ini jadi masalah. Itu tayamum. Sebab sahabat Nabi bila ketiadaan air, apa dia buat? Dia berguling dekat atas debu. Dia cerita dekat Nabi, ada dalam hadis tu fatamara. Tu saya nak bagi tahu tu. Cukup yang tu, itu tayamum. Selesai. Okey? Clear? Sekali guling-guling Ustaz ada tai kucing. Okey. Saya patah balik. Makanya kalau ada mayat lelaki yang tak berkhatan, lalu kita mandikan dia. Kalau kita tak yakin, kita tak pasti, kita tak tahu adakah ada najis ke tak najis dalam kulit anu dia tu, maka pada tiga tu wajib mandi dan wajib khatan, wajib mandi dan wajib tayamum. Sama juga macam yang Mama Karimah sebut tadi. Apa? Bila kita mati sebelum umur 50 kena postmortem, betul tak? Betul maklumat saya tu? Tak mestinya kalau ada yang keluarga minta polis kes, betul ada insurans, claim insurans. Kalau keluarga tak benarkan, tak bayar. Oh, selama ni saya faham siapa yang mati bawah 50 tahun wajib postmortem. Tidak. Kalau family tak bayar, tak mengizinkan, mana boleh? Biarpun dia ada insurans, kalau keluarganya ada bilang tidak payah postmortem, tidak insurans. So saya dapat betulkan Keluarganya maklumat boleh balik. ikut. Masa atas dasar keluarga lah. Atas dasar keluarga dan atas dasar permintaan polis sendiri. Kalau polis sendiri yang kata kena buat postmortem, Selalu ada kes lah. makanya bila kita postmortem, kawan saya mati masa umur 15, kawan baik saya, Muhammad Zulfahmi bin Nathan, mati accident. Saya nampak lah, sini bedah, sini lah, dia potong. Maka air yang bila jahit tu balik, air tu tak sampai, tau tak? Kan macam Mama Karimah cakap, maka pada kita tahu wajib tayamum. Jelas semua? Mama, tolonglah Kaim, nak dapatkan cara itu Mama. Penat Mama. Penat saya nak semak kitab, penat saya nak baca jurnal. Dan saya harap Mama belajarlah sungguh-sungguh. Sebab tu saya minta sangat Mama datanglah belajar dan janganlah jadi masuk telinga kanan keluar telinga kiri, ataupun datang mengaji untuk apa? Sebab ramai orang datang mengaji, ataupun sebab apa? Sebab entahlah, saya sukalah duduk dalam majlis ilmu. Jangan Mama. Penat. Saya tak tahu orang lain macam mana, tapi saya bila saya nak berkongsi ilmu, depan saya mungkin kitab macam Mama satu, tapi belakang saya Mama tak nampak berapa banyak kitab saya kena semak. Sebab saya tak berani nak menyampaikan sesuatu yang saya sendiri tak pasti. Sebab tu kadang ada bila Mama tanya soalan, ada soalan yang saya KIV. Sebab apa? Saya tahu jawapan dia, tapi saya tak berani nak sampaikan. Sebab apa? Kadang dia ada satu pandangan, tetapi ada tak lagi pandangan-pandangan lain? Ada. Maka saya kena tengok dulu pandangan-pandangan lain kata apa. Supaya apa? Sebab kadang saya bila saya nak jawab soalan Mama, saya cuba memahami latar belakang soalan tu dulu. Sebelum kita nak jawab soalan, macam doktor lah, bila Mama pergi jumpa doktor, mana ada doktor bagi? Ni antibiotik, ini makan apa segala mak nenek ubat, mana ada? Doktor akan tanya dulu, sakit apa? Semalam makan apa? 2-3 hari lepas ada tak rasa apa-apa? Doktor memahami latar dulu. Bila dia dah memahami latar, barulah dia boleh beritahu, oh macam ni kadang-kadang. Saya jenis tu, saya kena memahami latar soalan dulu. Kalau saya tak faham latar soalan, saya akan balik-balik tanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau saya tak memahami latar soalan, maka jawapan yang saya bagi pun tak akan menepati kepada masalah yang timbul. Jadi Mama, tolonglah hargai. Saya penat Mama nak tengok kitab. Okay? Itu soalan terjawab? Clear? Ya, 100% terjawab. Dan saya saja bagi 2 muka surat kat dalam grup tu. Panjang lagi, tapi key point dia kat depan tu. Kat belakang tu ada lagi. Timbul tak? Boleh ke tidak kita, hari tu ada yang tanya, bila dia apa? Bila ada apa gigi palsu atau yang kita tanam besi apa semua tu kan.
Kalau dia dah mati, perlu tak dikeluarkan? Dalam kitab ni ada sebut. Antaranya dia kata, masalah haram lagi berdosa besar atas orang yang hidup mengkhatankan orang yang sudah mati, dan jikalau ada najis dalam kulubnya sekalipun. Dan haram lagi dosa besar melukakan mayat, atau pukul akan dia, atau potong akan dia, atau belah akan dia, kerana mencabul kehormatannya. Kerana kaedah tiap-tiap perkara yang dibuat pada orang yang hidup jadi sakitnya, maka haram dibuat ke atas mayat. Sebab itulah kalau ada palsu ke apa kan, yang benda tu tak perlu dikeluarkan. Sebab apa? Sebab dia kategori menyakitkan Ayat. ya mama. Yang kalau ada tatu macam mana pula? Kalau ada tatu, kita kala-kala tatu. Okey, kalau ada tatu ketika mana dia mati, perlu tak kita buang? Tak perlu. Ataupun ketika mana dia hidup, dia ada tatu, apa nak buat? Ma, nak buang tatunya tak sakit tak? Sakit, ma. Kita tak ada tatu, kita boleh kata lah, hang ni tak cukup Islam lah, dah patah balik pun tak erti nak buang tatu, entah tatu ni haram. Haram je tak? Mama, siapa yang ada kemampuan untuk buang tatu, itu terbaik. Zaman-zaman cucu atak dulu, mungkin dia ada tatu, dia dapat kesedaran, makanya tatu tu macam mana? Kalau dia mampu, itu terbaik, cuba buang. Kalau dia tak mampu, biarkan, tak ada masalah. Okay? Tadi mama tadi ada nak tanya tadi. Tadi ada mama yang panggil saya tadi. Sebelum mama Hidayah, tadi ada sebut tadi. Saya dengar. Tak ada lah. Maknanya yang dibedah tu tak boleh lah. Ha, tadi mama kata tadi kan. Ha. Saya nak kaitkan dengan bedah tu. Yang saya kata haram ni, bukan saya kata, saya baca. Saya baca. Sama juga bedah tu. Haram tu. Dosa. Sebab dia kategori menyakitkan. Melainkan, sebelum nak sebut haram, tengoklah situasi. Kalau situasi tu ada keperluan-keperluan yang mesti dilaksanakan pada ketika tu, diharuskan pada ketika itu. Contoh, kena postmortem sebab apa? Pasal ada kes jenayah. Maka pada ketika tu kita janganlah astagfirullahaladzim sangat. Janganlah kita jumuk sangat. Pasal masa tu ada keperluan. Walaupun hukum dia haram, tapi ingat hukum ni dia berubah ikut keadaan. Clear? Jelas? Ada soalan? Ataupun Ustaz, Ya, Mama. macam contoh kan, kita sudah macam berjanji kalau macam kita meninggal sudah, kita macam derma. Oh, derma organ. Okay, Okay, contoh lah kan, sudah kita sign. Lepas tu kan, bila sudah meninggal tu, tapi kita punya waris tu tidak mau sign tu, orang macam mana? tak ada masalah. Terjadilah. Tak ada masalah. Terjadilah. Boleh. Derma organ, mama, fatwa kata harus ah. Derma organ, fatwa kata harus. Fatwa semasa kata harus. Mama kalau mama meninggal, dermalah organ. Ustaz sudah 60 tahun man. Muda lah. Okey? Cuma asal hukumnya memang haram lah. Asal hukum mencederakan ataupun menyakitkan mayat haram. Cuma ada keadaan harus. Clear? Jelas? Ada soalan lagi? Ya, Mak. Kalau yang khatam tu kan, Khatam? orang yang baru masuk agama Islam macam mana ni? Buat juga kan? Okey, bagi orang yang baru masuk Islam, sama ada lelaki atau perempuan, dia perempuan tak jadi masalah sangat dekat lelaki ni. Sebab perempuan dia bukannya satu kewajipan. Okey? Dan majoriti kata perempuan tak wajib. Yang jadi masalah dekat lelaki. Dekat lelaki ni, jangan lupa tadi saya sebut, khatam ni dia khilaf ulama. Sebahagian ulama kata wajib, sebahagian lagi kata tak. Kalaulah dia memilih pandangan, okey, kalaulah dia memilih pandangan untuk tidak berkhatam, tak jadi masalah. Dengan syarat dia kena pastikan dia berjaya membersihkan dia punya kulub tu. Tetapi yang lebih dianjurkan adalah berkhatam. Itu pandangan yang ada. Saya rujuk dalam apa nama fatwa kebangsaan pun kata macam tu. Kalau dalam majlis fatwa kita memang wajib lelaki, walaupun dia bermusuh Islam. Okey, jelas? Clear?
Ada lagi tak? Ada lagi tak? Tak ada? Mama Salimah lega tak? Baik. Ma, saya nak kembali kepada dosa besar. Mama, dosa besar ni ada banyak. Tetapi yang masyhurnya apa yang disebut dalam Quran. Dosa besar ni apa? Dosa besar ni apa sahaja yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran dan disertakan dengan akibat. Maksud dia, you buat ni, balasan dia ni. Contoh, bila berzina, sebat atau berjam, maka itu kategori dosa besar. Adapun dosa-dosa lain yang dinyatakan tapi tak dinyatakan hukuman, yang tu ulama berbeza pandangan. Sebahagian ulama mengatakan dinyatakan tapi tak dinyatakan akibat, maka yang tu juga termasuk dosa besar. Tetapi sebahagian ulama kata walaupun dinyatakan tapi tak disebut apa hukuman, maka yang tu bukan kategori dosa besar. Jumhur berpegang yang mana? Dinyatakan walaupun tak ada akibat tetap dikira kategori dosa besar. Contoh, tinggal sembahyang. Tinggal sembahyang sama tak dengan minum arak? Dari sudut dosa besar sama. Jadi kalau kita minum arak, okey, kita minum arak, kita tak sembahyang, itu yang pertama. Yang kedua, dia sembahyang, dia tak sembahyang tapi dia tak minum arak, sama tak? Sama. Jadi hak tak sembahyang tu jangan berasa baik walaupun dia tak minum arak. Sebab apa? Dari sudut dosa besar tu sama. Jelas? Dosa besar ni semua Allah Ta'ala ampun. Ustaz, tolonglah nyatakan satu persatu. Nanti saya nyatakan satu persatu. Okay? Sebab nak nyatakan tu banyak. Banyak. Okay? Cuma saya nak beritahu dosa besar ni semua Allah Ta'ala ampun. Antara dosa besar apa? Zina, minum arak, berjudi, membunuh, ni semua kategori besar. Kategori dosa besar. Tinggal sembahyang, sebut derhaka mak ayah. Lagi? Syirik. Lagi? Ustaz, yang menggugurkan anak sengaja tu. Sengaja menggugurkan anak, kategori membunuh, dosa besar. Lagi? Fitnah, dosa besar. Lagi? Rompak, curi, masuk dulu. Lagi? Mengumpat dosa besar tak? Dosa besar. Dia tak mengumpat tapi dia tak solat. Sama je sebenarnya. Sebab tu kita tak boleh berasa lebih baik. Ada orang dia sembahyang tunggu terbalik. Bukan setakat sembahyang tunggu terbalik, bahkan dia jaga aurat dia. Minta maaf, pakai purdah, pakai sebagainya, tapi kaki fitnah. Rugi. Hak seorang lagi bukan kata tudung, bikini. Celok bikini lah. Tapi baik dari sudut apa? Dia tak fitnah. Dia tak mengumpat supaya macam seorang lagi. Adakah yang ni lebih baik, yang bikini ni, yang dedang aurat ni lebih baik daripada tutup aurat? bikini lah baik. Tak, dua-dua tak baik. Jangan sangka yang pakai bikini walaupun dia tak cakap, dia tak jahat, dia tak mulut jahat, dia tak fitnah orang, tapi dia tetap dalam keadaan dia ada dosa dia tersendiri. Hak yang pakai tudung, dia tetap ada dosa sendiri. Dua-dua tak baik. Yang baiknya apa? You tutup aurat dan you jaga jangan fitnah orang. Ada setengah orang, ni nama dia falasi ataupun paradox. Apa benda falasi, paradox? Nanti mau cari. Dia menampakkan seolah-olah dia tu betul. Betul lah, aku tak semayang tapi aku tak cakap, aku tak kata ke orang. Kan? Nampak tu klise. Salah. Okey? Dua-dua tak betul. Yang betulnya tutup aurat dan janganlah mengumpat. Dosa besar ni, you buatlah dosa apa pun, semua Allah Ta'ala ampun. Sebab rahmat Allah Ta'ala lagi besar daripada dosa kita. Jadi bagi orang yang rasa putus asa, bagi orang yang baru nak patah balik kembali kepada Islam, ataupun dia nak berubah jadi baik, biasalah 20 tahun lepas masa muda cucu atak. Cucu atak sedih kan banyak ni kan. Saya bagi contoh yang tu lah. Semua tu mana lagi besar daripada rahmat Allah Ta'ala? Besar lagi daripada rahmat Allah Ta'ala. Maka dia menjadi satu dorongan kepada kita yang nak berubah,
yang nak jadi baik, yang nak kembali, belum terlambat. Selagi mana kita ada nyawa, ingat, semua dosa Allah Ta'ala ampun. Satu yang Allah Ta'ala tak ampun, syirik. Syirik mama, even though you ulama sekalipun, you tutup aurat bagaimana sekalipun, you menyampaikan ilmu agama bagaimana sekalipun, you pakai serban besar mana sekalipun, you solat hajat, solat tunggu terbalik. Berapa tahun? 30 tahun, 40 tahun. You puasa every day, every single day. Tetapi dalam hati you buat apa? Aku lebih baik daripada dia. Auto, semua tak pakai. Sebab apa? Itu syirik. Apa dia macam mana? Yes, bila kita rasa, dia tak mesti sebut Mama Salina. Mama Salina ke baik? Mana saya lagi baik? Dia tak perlu saya bercakap. Cukup dengan kita rasa kita lebih baik daripada orang lain. Cukup bila kita rasa kita lebih mulia daripada orang lain. Cukup bila kita rasa kita lebih suci daripada orang lain. Cukup bila kita rasa kita lebih Islami daripada orang lain. Cukup bila kita rasa kita lebih berilmu daripada orang lain. Syirik mama. Syirik. Membanggakan diri itu Ustaz. Rasa mulia, rasa baik, itu syirik. Bukannya syirik macam Menggunakan Allah. No. Syirik bukan yang tu mah. Syirik yang saya sebut tu, itu semua syirik mah. Sebab apa? Perasaan rasa Bangga. lebih baik. Sifat, tadi kita doa apa? Sifat mazmumah. Antara sifat mazmumah ni apa? Riya, ujub, takabur, sombong, bangga diri. Semua ni kategori syirik. Yang saya kata tadi, rasa. Maksud dia itu termasuk mah. Sebab tu rasa tu pun tak boleh ada mama. Bila ada rasa tu, kita rasa apa? Kita mula memandang orang satu macam pandangan. Sedangkan siapa boleh tahu dia tu syurga ke neraka? Betul. You belum mati, macam mana you boleh rasa you baik? Ingat. Ya mak? Termasuk tangkal kan? Oh betul. Yang tu terang-terang syirik. Syirik ni mama, syirik ni dia ada dua. Dengar dia elok. Syirik ni ada dua. Satu syirik yang berbentuk sembahan. Maksud dia kita pergi sembah pokok, sembah tangkai, percaya tangkai, percaya azimat, percaya Ustaz Anwar boleh menyembuhkan. Itu nama dia syirik jali. Jali ni terang-terang. Syirik khafi. Satu lagi syirik khafi. Syirik khafi tu yang saya sebut tu. Yang rasa ujub, riak, takabur, ni itu semua kategori syirik. Dan itu semua Allah Ta'ala tak ampun. Dan syirik-syirik tu dia berlaku pada semua manusia, termasuk saya. Okey, semua ada. Jadi bila semua ada, apa nak buat? Tu kita kena sentiasa minta ampun pada Tuhan. Saya walaupun saya menyampaikan ilmu, saya tak boleh saya rasa lebih baik pada mama. Kalau saya rasa lebih baik, saya lebih baik pada mama, ni semua tak terpakai, tak ada faedah untuk saya. Sebab apa? Dosa besar yang Allah Ta'ala tak ampun menduakan Allah Ta'ala. Yang boleh rasa bangga siapa? Yang boleh rasa mulia siapa? Allah. Kalau riak ni Ustaz macam mana? Riak ni dia nak tunjuk-tunjuk. Datang masjid ke siapa? Tunjuk orang. Itu kategori syirik ke? Ya. Oh syirik. Ya, kategori syirik. Oh syirik. Syirik mama. Riak, ujub, takabur, sum'ah. Okey, minggu depan saya buka tentang syirik tu apa. Okey, good. Saya perincikan secara minggu depan mama tak ada? Di London. Oh tak apa, biarlah. Saya dah backup, Dia sudah pandai Ustaz. Clear mama? Saya nak beritahu mama, yang pertama saya nak bagi dorongan dan semangat. Apa pun dosa yang kita biasa buat, asalkan kita tak syirik pada Allah Ta'ala, Betul. kita Allah Ta'ala terima. Jadi jangan putus asa. Tadi mama tanya kita, tadi mama ni Bazura sebut, kita ni hidup hari ni bertaubat, esok buat dosa balik, esok bertaubat, lusa buat dosa balik. Mama
Mama bukan malaikat. Bila mama bukan malaikat, itu sifat mama. Itu sifat kita. Memang pagi ni kita buat dosa, petang kita taubat, malam kita buat dosa semula. Bukan masalah buat dosa. Buat dosa ni semua orang buat. Tak kira lah dia ustaz ke, dia tak ustaz ke, dia pakai tudung ke, tak pakai tudung ke. Itu nombor dua. Tapi manusia ni, nama kata manusia, Nabi kata manusia ni memang dijadikan untuk melakukan salah. Lepas tu dalam satu hadis Nabi kata semua manusia buat salah. Tapi tak habis dekat tu, Nabi kata sebaik-baik orang yang buat salah adalah orang yang bertaubat. Makanya mama teruskan buat dosa. Jangan berhenti bertaubat. Jangan ambil sekat tu ya. Sekejap lagi Ustaz Anwar ajak buat dosa. No, tahu dah aku kena tarik. Berkenaan tadi dosa besar itu mensyirikkan Allah tu kan, yang tidak diampunkan dosa. Tapi Allah tu kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya betul. Jadi macam yang kita cakap yang penyembahan tu, tapi kalau dia ingin bertaubat, taubat nasuhah lah. Jadi adakah boleh Allah terima ataupun macam mana tu? Dosa semua Allah Ta'ala ampun. Termasuk syirik. Termasuk syirik. Dengan syarat dia tahu. Okay. Kalau dia pernah melakukan syirik, contoh penyembahan, percaya karut maut, tangkai, belah jin, pergi makan jin, dia bagi, minta tolong bomoh, minta tolong bomoh, tu semua dosa tu bomoh, syirik tu. Okey. Ustaz, minta maaf. Yang itu ada kan yang macam ada dulu lah contoh keturunan dari moyang tapi dia Saka. Turun temurun. Yang tu lain, yang tu tak, yang tu bukan kita minta, yang tu dia turun. Tapi Ustaz macam mana tu kalau contohlah dia kejar keturunan tu? Dia kejar keturunan, kita lari. Tapi kita tak tahu kan, contohlah macam kita jumpa Ustaz ke minta ubat ke apa istighfar ke, tapi bila ada yang cakap ini ada benda macam dari keturunan kamu macam itu contoh. Yang pertama, tapi kita tak maulah benda tu. Jin tu ada. Okey. Jin tu ada. Adapun berlaku ke tak berlaku seperti mana yang digambar-gemburkan tu, wallahu a'lam. Kita ikhtiar lah. Yang kita disuruh adalah ikhtiar. Dan ikhtiar yang paling mujarab adalah kita buat sendiri. Apa dia? Sembahyang jangan tinggal, Quran kita baca, dosa cuba elakkan. Buat yang tu dulu. Masalah kita apa? Masalah kita pergi merawat dekat ustaz, ustazah. Tetapi sembahyang tak buat, amalan tak ada. Jadi kita seolah apa? Kita seolah berpegang kepada ustaz tu. Syirik tak? Syirik. Tapi ustaz tu baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ustaz tu baca Baqarah sampai habis. Bukan masalah tu. Ukhruj. Bukan masalah tu, masalah kebergantungan. Bila kita bergantung kepada sesuatu lebih daripada Allah Ta'ala, syirik. Makanya tadi kalau Mama Alina tanya tadi, dosa ni Allah Ta'ala ampun. Syarat dia bertaubat. Dan Allah Ta'ala tak ampun dosa syirik selagi mana kita melazimi syirik. Tapi kalau kita sentiasa bertaubat, bila kita dah sedar kita taubat, kita tak ampun. Clear? Last. Okay. Cara taubat, saya kata tadi, taubat ni mudah. Taubat ni ada 4. Yang pertama menyesal dosa yang kita buat tu. Yang kedua, tak ulang. Yang ketiga, istighfar. Yang keempat, pertama menyesal, tubna ilallah, wa raja'na ilallah, patah balik, wa nadimna ilallah. Macam mana? Tubna ilallah, wa raja'na ilallah. Tiga aja. Menyesal, taubat, tidak mengulang. Tiga aja. Tiga. Maka terhasillah taubat memang. Tapi kalau menyesal, buat. Menyesal, buat. Tak settle lah. Macam itulah masalah. Jadi apa nak buat? Jangan berhenti tu taubat. Teruskan. Biasalah tu, Mama, kita boleh kalah pertarungan. Kalah pertarungan ni apa? Itulah, buat dosa, taubat, buat dosa, taubat, buat dosa. Tu kalah pertarungan. Tapi kita tak boleh kalah peperangan.
Okay? Kita boleh kalah pertarungan. Sebab nama kata manusia everyday dia akan kalah pertarungan. Everyday dia akan kalah pertarungan. Tetapi kita tak boleh kalah peperangan. Kalah peperangan ni apa? Kita mati dalam keadaan kita tak bertaubat. Itu kalah peperangan. Kalah pertarungan ni apa? Pagi tadi mengumpat saya, sekarang dah taubat. Saya lagi balik sama mengumpat saya balik. Itu kalah pertarungan tu. Lepas tu petang taubat balik. Sampai malam WhatsApp saya. Ni mengumpat lagi. Kalah pertarungan. Nama kata manusia biasa, siapa pun kita. Dan sebab itulah ilmu tu kena ada. Ilmu tu dia membantu kita memenangi pertarungan-pertarungan daripada kita bangun sampai kita tidur. Sebab itulah ilmu tu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Ilmu tu wajib. Ilmu tu wajib sebab apa? Ni nak betulkan pertarungan-pertarungan. Kerana kita kurang ilmu lah, kita kalah pertarungan. Orang yang banyak ilmu pun kalah pertarungan. Takkan orang tak ada ilmu menang pertarungan. Agak-agak clear? Jelas? Yang baki saya jawab minggu depan. Okay. Mudah-mudahan sedikit sebanyak ada manfaat. Terima kasih kerana Mama tak lenok. Terima kasih kerana Mama bagi perhatian. Kalau Mama ada soalan lagi, kumpul nanti bagi. Tak pun kalau takut lupa, tulis hantar dalam grup. Mama Kartina nanti tolong masukkan dalam grup. Mama-mama yang belum masuk, salah silap saya mohon. Ustaz ada tengok tak satu video yang baru-baru ni? Yang Ustaz tu kata haram solat sunat bila ada solat fardu yang belum dipada. Saya pun dalam grup Ustaz lah, tapi Ustaz tolong beri pencerahan. Haram solat sunat bila ada belum tinggal tu tidak dipada. Bila belum ada solat fardu yang telah ditinggalkan belum diqada. Okey. Mama, dalam grup tu bukan saya kata. Dalam grup tu. Video tu ustaz tu kata haram solat sunat apabila tidak habis qada. yang solat-solat yang fardu yang kita tinggalkan sebelum ni belum lagi selesai kita qada. Maka ustaz tu kata haram. Mak, ustaz tu cerita tak? Kalaulah Ustaz, apa nama? Kemudian salat taubat pun tak dikira dia kata. Jadi kalau macam tu orang nak bertaubat cuma nak sudah. Sedangkan Allah tu Maha Pengampun. saya okey. Sebenarnya Mama Jijah biasa sebut benda ni banyak kali dah sebelum ni. Tapi saya tak ulas. Kali ni saya ulas sikit. Cerita tentang qada solat. Cerita tentang qada solat ada dua school of thought. Maksud dia ada dua pandangan. Okey. Satu pandangan kata solat yang kita tinggal wajib kita qada banyak mana sekalipun. So Mama kena kira. Berapa lama nak kira? Sampai Abang Jamil mampus. Okey, satu pandangan. Okey. Wajib. Okey. By hook or by crook wajib kita qada solat. Satu lagi pandangan. No. Tak wajib. Tak wajib. Sebab apa? Sebab kalau duk kira yang tu, nak kira tu lah kali, boleh kawan tu nak bertaubat menyebabkan kawan tu tak langsung tak mau taubat. Kedua school of thought ni, kedua perbezaan pandangan ni, dua-dua betul. Dua-dua betul. Kenapa dua-dua betul? Solat yang ditinggalkan wajib dilaksanakan. Tetapi kalau aku asyik nak fokus kepada perkara yang lepas, past is past. Bila kita duk tanggung beban, and then kita rasa penat. Bila kita rasa penat, apa kita buat? Lantak pergi mampus lah dengan solat. Betul. So satu lagi pandangan, dia nak bagi dorongan. Dia nak bagi tahu bahawa rahmat Allah Ta'ala lagi besar daripada dosa ataupun solat yang kamu tinggalkan. Maka lahir pandangan yang ketiga. Pandangan ketiga dia lebih sederhana. Qada salat setakat mana yang kamu ingat. Setakat mana yang kamu ingat. Qada salat setakat mana yang kamu ingat. And then apa nak buat? Selebihnya istighfar. Habis sebelum ni yang tak ingat Allah Ta'ala ampun. Makanya betul tak Ustaz tu cakap? Betul. Bagi apa? Bagi golongan yang
nak menekankan supaya tidak meninggalkan sembahyang. Tak bagusnya bila benda tu sampai kepada orang yang baru rasa nak kembali pada Islam. Dia akan jadi apa? Kalau macam ni aku ingat bila aku dah sedar ni aku nak patah balik, okey lah kan. Tapi rasa berat. Jadi makanya nak pegang pandangan mana? Siapa nak pegang pandangan yang kena qada solat semua, you peganglah pandangan you. You jangan samakan you dengan saya. Saya menari tenggo. You menari caca-caca. So tak sama. So kita dah tak sama. Bila tak sama, you jangan samakan you dengan saya. You. Walau bagaimanapun kita hormati pandangan. Okey? Itu masalah kepada golongan agamawan. Sekarang ni kebanyakan, minta maaf, sorry to say, kebanyakan agamawan dia bukan mendekatkan orang kepada agama, bahkan dia menjauhkan lagi. Ya, betul. Dan dia menjauhkan, dia rasa agama tu berat. Bahkan agamawan ni lah yang melemahkan semangat dan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Sorry to say, sebab Quran ada sebut, Allah Ta'ala sebut tentang bagaimana Bani Israel, bagaimana agamawan Bani Israel, Allah Ta'ala kata yang menyesatkan, yang merosakkan manusia bukannya petani, bukannya engineer, agamawan. Dan benda tu sekarang sedang berlaku. Sebab tu saya cukup, sebab tu bila orang panggil saya ustaz, saya malu. Saya malu sebab apa? Yang pertama, saya tak layak berada dalam kategori itu. Yang kedua, saya tak mau terpalit sekali lihat ada perbincangan, kadang bangkitkan benda yang tak boleh dalam media sosial, share. Hang nak bagi tahu apa benda-benda tu? Bukankah kalau hak satu lagi tengok, katalah sebahagian yang tengok, hang ada contoh, hang ada populariti. Yang melihat hang adalah orang yang baru nak dekat dengan agama Islam. Bila dia dengar, apa pandangan dia? Wih, beratlah Islam ni. Kan nak pergi. Okey. Jangan. Habis mama nak pegang pandangan mana? Kalau mama rajin, mama qada lah semua. Saya tak rajin. Saya tak rajin. Betul. Kalau saya akan buat zakat mana yang mampu. Saya biasa nak tinggal solat. Saya manusia mah. Biasalah. Saya akan qada semampu boleh. Habis main sunat macam mana? Qada pun saya buat, sunat pun saya buat. Dua-dua saya tak tinggal. Clear? Clear mah? Ya? Lah. Lepas tu kalau mau pasan, saya tak tahulah. Saya yakin mama pun dengar kuliah-kuliah ustaz lain. Mama boleh beza kan bagaimana penyampaian saya. Saya bukan duduk dekat sini, qala musannifu rahimallahu ta'ala wa na, kan? Cerita macam tu kan? Ada tak ustaz lain macam saya? Mana ada. Saya ni pelik sikit. Tak ada. Tak ada je yang buat syarah. Ya mah? Kalau macam solat sunat taubat tu kan, Solat sunat taubat. ada di antaranya mengajarkan memang letih lah, tapi kalau sudah dituliskan macam tiada sudah. Yang sujud akhir tu kan dibaca 40 kali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali. Baru duduk, lepas tu tayat akhir. Diharuskan kah sampai 40 kali? Okey. Mak, itu kaedah. Kaedah. Yang disuruh adalah sembahyang sunat taubat. Adapun bagaimana dilaksanakan solat sunat taubat tu, contoh rakaat terakhir kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin berapa kali? 40 kali. Dalam sujud. Dalam sujud ada yang kata berapa? Biasa dengar 30 kali. Ada 70 kali. Mama baca lah berapa pun selagi mana mama mampu. Tak ada masalah. Betul lah tu. Cuma tak semestinya 40. Kalau baca sekali saja. Kalau baca sekali saja nampak sangat mama pemalas. Mama solat sunat tasbih dia ada 300 tasbih. Kita ni dosa banyak, tiba-tiba kita berkerang lah tu, ya Allah aku penat ya Allah. Lagi ni berapa? La ilaha illa anta tu berapa sekali? Aduh, lepas tu
Lepas tu berlagak nak masuk syurga. Mana boleh mah, tak berbaloi. Tuhan kata tak berbaloi aku pergi masuk syurga. Taubat hang tak sebanding dengan dosa hang. Tapi benda tu berat. Bila berat, cara dia apa? Jangan terus buat satu-satu tu dalam kuantiti yang besar. Contoh, hari-hari bila dapat kesedaran agama, hari-hari puasa. Dapat kesedaran agama, hari-hari sembahyang sunat. Kita ekstrim. Bila kita ekstrim, kita letih. Bila kita letih, MD ni kita tinggal semua. Slow and steady. Baru dapat kesedaran. Asalnya pakai apa? Bikini mak. Pelan-pelan daripada bikini pakai ketat-ketat dulu. Kan? Daripada bikini bawah ni dengan atas ya. Kan? Bila dapat kesedaran, jangan terus pakai pudar. Tenang-tenang dulu. Pakai ketat-ketat dulu balik. Jangan tak legging ke apa ke. Okey. 5-6 bulan lepas tu start pakai longgar. Lepas dah 5-6 bulan lepas pakai longgar, cuba pakai yang sopan pula. 5-6 bulan lepas pakai sopan, cubalah pakai tudung. Mula tudung apa? Pakai je lah. Apa lah ada? Okey lah. Ada rezeki kan nak tengok. Kan? Lepas tu apa buat? Lama-lama daripada pakai tudung singkat dia pakai selang. Buat baik ni dia kena bertahap. Saya menganjurkan mama lambat-lambat ke taubat. Saya nak beritahu mama, Islam ni mudah. Yang kedua, Islam ni tak memaksa. Yang ketiga, Islam ni sesuatu yang bila kita dapat, kita rasa tenang. Tetapi kalau kita drastik, buat apa mama pakai, minta maaf, kita berubah drastik, lepas 6 bulan, cucuk tak balik. Buat. Sama juga dengan solat. Mula buatlah, katalah tak mampu 40, buat dulu 4. Kan? Lepas 4, lepas sebulan naikkan jadi 8. Lepas sebulan naikkan jadi 10. Lepas 4 bulan, kalau ada 4 lagi kita kapok kalau kena. Maksud dia bertahap. Tapi Ustaz kan mungkin itu ada pengaruh daripada segelintir persekitaran je kan, kawan-kawan macam sahabat kita macam. That's why kalau nak satu kalau nak berubah, jangan berubah kerana manusia, jangan berubah kerana orang, jangan berubah kerana kawan. Bila mama buat sesuatu, okey. Mama tulis kaedah ni. Ni kaedah dalam ilmu tauhid. Saya memang tak belajar tauhid. Tetapi saya taklah bodoh sangat pasal tauhid sebab saya mengaji kitab tauhid. Mama cantik kaedah ni. Mama, mana pensel? Cantik kan tulisan saya? Cantik. Mama, saya punya penulisan, cikgu saya kalau masa sekolah dulu, Ustaz nak angkat bakul apa? Angkat bakul jus sendiri. Ya, saya memang nak angkat bakul jus sendiri. Saya punya sekolah dulu, kata 4 kata 5, kalau cikgu BM, kalau dia nak semak kertas soalan, dia akan cari kertas soalan saya dulu. Sebab apa? Tulisan saya cantik. Dia bagi semangat untuk dia semak lain. Saya nak beritahu tulisan saya cantik. Mama puji saya cantik. Cantik lah sekarang. Sinting paling terus. Melurus Ustaz. Mama. Sudah. Lapar sudah. Jangan lapar Ustaz. Kan dia belum makan. Mama, buat sesuatu dikeranakan oleh sesuatu kerana. Faham? Ya, betul. Cuba baca elok. Buat sesuatu dikeranakan oleh sesuatu kerana. Faham? No, titik dekat tu. Apabila kita melakukan sesuatu kerana sesuatu. Ya, bila kita buat sesuatu sebab sesuatu, maka sesuatu tu bila hilang, contoh, kita berubah jadi baik. Sebab apa? Sebab kawan. Kawan berubah, apa jadi pada kita? Kita pun berubah. Datang mengaji kerana apa?
kerana masa free. Bila datang yang masa sibuk, tak datang lagi. Maka mama jangan buat sesuatu dikarenakan oleh sesuatu kerana kecuali kerana Allah. Hanya ini saya terpakai. Buatlah sesuatu kerana Allah. Sebab ujian kita berat, mah. Ujian kita berat. Kita nak jadi baik. Kawan-kawan kita menganjing kita. Kan? Kita sebelum ni tak pakai purdah. Bila kita pakai purdah, kawan kita tengok apa kita? Hitam. Dia tak cakap. Dia jeling ya? Dia jeling tu. Masa dia tengok dia tu lama mana tu. Dia menganjing kita. Itu ujian mama. Tak tahan, buka balik. Tak tahan lagi, bukan sekat purdah. Tudung juga. Tak tahan lagi, begini balik. Okay. Sebab tu lah, nak buat baik ataupun nak berubah jadi baik, pastikan bertahap. Kenapa bertahap? Takut kita tak mampu. Okay, clear? Jelas? Okay, Mama dapat sesuatu hari ni? Banyak dan banyak. Saya minta ampun, maaf. Kadang penggunaan perkataan saya mungkin tak sesuai. Saya pun dalam proses belajar. Mudah-mudahan Mama dapat sesuatu. Dan kalaulah benda tu boleh menimbulkan salah faham, first, rujuk saya dulu. Sebab yang menyampaikan tu adalah saya. Maka saya lebih berhak menjelaskan kesalahfahaman yang berlaku. Ketiga, terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan. Maaf, saya tak buka kitab tu, tapi saya buka kitab tentang jenazah. Sebab apa? Sebab benda ni penting. Mudah-mudahan Mama dapat sesuatu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil. Terima kasih mama. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah selesai tajuk kita. Mana kita pakai? Mana kita pakai? Sini. Pokok. Mama senarai nama yang belum tulis nama. Tulis ah. Lepas tu yang belum tanda tolong tanda. Mama Khadijah, Mama Kartina tolong add masuk dalam grup ah. Mama Khadijah dengan Mama Suliza minta tolong bagi nombor telefon dekat Mama Kartina. Mama Kartina mana Mama Kartina? Bangun. Ni Mama Kartina, ni Mama Kartina. Jumpa Mama Kartina, masukkan dalam grup. Apa dia? Sudah? Bila? Apa yang cakap sudah. Terima kasih, Ma.